Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengekali air kencing yang berkesan untuk gout. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 1 Ogos 2023 bersama saya Syahama Ma'amin. Dakwaan kononnya Presiden PAS Abdul Hadi Awang dilarang memasuki Arab Saudi seperti dalam satu kenyataan media yang tular adalah palsu. Menurut Facebook rasmi PAS, dokumen itu tidak tulen kerana tarikh yang dipaparkan menggunakan kalender tahun Masihi dan bukannya hijrah seperti yang lazim dipakai Riyadh. PAS juga menegaskan Hadi bukan lagi naib Presiden Kesatuan Ulama Islam Sedunia, KUIS, seperti dinyatakan dalam paparan tersebut yang bertarikh 23 Julai. Semakan Malaysia Kini terhadap kenyataan media oleh Kementerian Luar Arab Saudi yang berbahasa Inggeris sebelum ini juga mendapati bahawa font yang digunakan dalam kenyataan memetik nama Hadi itu adalah berbeza. Arab Saudi juga biasanya menggunakan kedua-dua kalender Masihi dan Hijrah dalam kenyataan bahasa Inggeris mereka. Malaysia Kini telah menghubungi Kedutaan Arab Saudi di Kuala Lumpur untuk mendapatkan penjelasan. Isu mengenai sama ada Hadi diharamkan memasuki Arab Saudi pertama kali dibangkitkan pada 2017. Bagaimanapun, selama bertahun-tahun, ahli Parlimen Marang itu menafikan dan ia turut dinyatakan di Dewan Rakyat pada 2019. Kuis diletakkan dalam senarai pengganas pada 2017 oleh Arab Saudi, Emirat Arab Bersatu, Mesir dan Bahrain yang merupakan kumpulan negara yang dikenali secara meluas sebagai negara-negara Teluk Arab. Kuis yang berpangkalan di Qatar disertai kira-kira 90,000 ulama Islam dari seluruh dunia. Ahli Parlimen Bacok dari PAS Muhammad Syahir Sulaiman bersetuju untuk berdebat dengan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Kedua-dua pihak mengumumkan perkara itu di media sosial masing-masing hari ini. Rafizi dalam hantaran di Twitter berkata platform debat adalah peluang bagi parti-parti membentangkan idea dan tawaran kepada rakyat. Ulasnya lagi, maklumat lanjut berhubung penganjuran debat itu akan dimaklumkan kemudian. Bagaimanapun, tarikh sudah ditetapkan pada 9 Ogos iaitu 3 hari sebelum pengundian pilihan raya 6 negeri. Sementara itu, Syahir dalam hantaran di Facebook mencadangkan Malaysia lebih baik sebagai tajuk perdebatan. Syahir semalam menolak debat itu kerana bersependapat dengan seniornya Sanusi Makno yang telah pun menolak cabaran sama atas alasan lebih baik ditumpukan untuk berkhidmat kepada rakyat. Rafizi juga mencabar bekas Menteri Ekonomi Muhammad Azmin Ali sebelum ini. Azmin bagaimanapun meletakkan syarat bahawa Rafizi perlu membuktikan terlebih dahulu telah berjaya dalam pelaksanaan dan pemulihan ekonomi negara. Berita seterusnya. Pengerusi PM Wahidi Yassin mempersoal kewajaran kerajaan tidak meneruskan permohonan semakan kehakiman membabitkan kes kalimah Allah dalam kes Jill Island. Wahidi mendakwa keputusan kerajaan menggugurkan rayuan kes Island Melalu membuktikan kerajaan Anwar Ibrahim bersetuju dengan keputusan mahkamah bahawa penganut Kristian boleh menggunakan kalimah Allah. Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri membuat keputusan supaya jangan rayu. Beza tak? Zaman saya rayu. Kerana kita tak mau menerima keputusan mahkamah. Ada lagi beberapa peringkat penghakiman yang boleh kita lalui sebelum muktamad. Tetapi Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan dia buat keputusan tidak rayu. Bila kata tidak rayu, bermakna terimalah keputusan mahkamah setakat itu yang membolehkan orang-orang Kristian menggunakan kalimah Allah. Dalam satu ceramah di Kapa Ahad lepas, Muhyiddin seterusnya menuduh Anwar dimanipulasi untuk membuat keputusan berkenaan oleh DAP. Saudara tahu tak kenapa yang menyebabkan perkara itu berlaku? Ya, Anwar Ibrahim. Tapi di sebalik Anwar Ibrahim tidak lain dan tidak bukan anggota parti-parti DAP. Yang saya tahu, waktu saya menjadi menteri pun didesak untuk saya jangan merayu. Tetapi saya mengambil langkah dan berbincang dengan Perdana Menteri waktu itu, kita akan rayu dan tidak akan kita benarkan macam mana yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim. Dalam reaksi terhadap ucapan Muhyiddin itu, DAP kemudiannya membuat laporan polis terhadap bekas Perdana Menteri itu kerana memainkan isu 3R, kaum, agama dan raja-raja.
Ahli Parlimen Bukit Bendera Sherlina Abdul Rashid membuat laporan itu pada Isnin yang lalu dan menggesa polis menyiasat Muhyiddin bawah Akta Hasutan dan Seksyen 505 Kanun Keseksaan kerana mengeluarkan kenyataan yang boleh memudaratkan ketenteraman awam. Sementara itu, Setiausaha Agung DAP Anthony Loke menafikan DAP mempengaruhi keputusan Kabinet untuk menggugurkan rayuan kes Island. Pengurusi DAP Lim Guang Eng juga mencabar Muhyiddin untuk mendedahkan Menteri DAP yang didakwa melobi mereka untuk tidak merayu kes Island ketika pengurusi PN itu menjadi Menteri Dalam Negeri. Terdahulu, Anwar menjelaskan keputusan untuk menggugurkan rayuan itu adalah supaya kerajaan dapat meminda undang-undang yang memberi ruang kepada pencegahan dalam isu Allah supaya perkara itu tidak lagi boleh dicabar di Mahkamah kelak. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail berkata ucapan Muhyiddin yang menyentuh isu tersebut menunjukkan pemimpin utama PN itu tidak menghormati nasihat Raja Melayu. Sultan Selangor pada Jun lalu bertitah semua pihak tidak mempolitik, membangkit atau membahaskan isu penggunaan kalimah Allah sehingga Majlis Raja-Raja membuat keputusan muktamad. Dan Tan Sri Muhyiddin, saya tahu, dia tahu duduk sebelah perkara ini. Tapi kerana keuntungan politik jangka pendek, dia sampai berucap di Negeri Selangor 2 malam lepas, terang-terang tidak menghormati nasihat Sultan Selangor dan juga Majlis Raja-Raja yang meminta semua rakyat Malaysia supaya bertenang dan tidak meniup perkara ini, sehinggalah Majlis Raja-Raja membincangkan perkara itu. So ini satu tajuk saja berkaitan dengan Tan Sri Muhyiddin yang dia ucap 2 malam lepas, yang terus memainkan sentimen seolah-olah kerajaan ini, Anwar Ibrahim khususnya, tunduk dengan tekanan DAP. Sempena dengan pilihan raya negeri bermula sekarang hingga 13 Ogos, anda boleh membaca Malaysia Kini secara percuma selepas mendaftar. Kami ingin menyampaikan maklumat kepada semua rakyat Malaysia supaya boleh membuat pilihan yang bijak di peti undi. Klik pautan dalam keterangan di bawah atau imbas kod QR pada skrin anda untuk menikmati Malaysia Kini secara percuma. Perkembangan seterusnya. Datuk Seri Anwar mengecam tindakan individu tertentu yang menggunakan titah Sultan Perak Sultan Nazrin Shah yang disunting bagi tujuan politik. Menurut pengerusi PH itu, dia tidak kisah dimaki setiap hari oleh pembangkang namun tidak bersetuju jika mengaitkan dengan institusi raja. Ini hari ini keluar lagi. Tuanku Sultan Perak bantah PAS kerana salah guna kenyataan dia. PAS bawa war-warkan cerita, kata Sultan Perak sokong PAS. Hari ini, Tuanku Sultan Perak melalui anggota Dewan Raja Perak bawa ke laporan polis, bantah tindakan dan minta tindakan diambil kepada mana-mana tokoh PAS yang menggunakan nama Sultan menyatakan sokong PAS. Hidup Melayu. Hidup Melayu. Melayu ini negara beraja. Tadi kalau sumpah setia askar diraja dan polis diraja Malaysia, itu tak setia kepada raja dan negara. Kita ada perlembagaan itu, kita patuh. Jangan main pasal. Kamu boleh maki hamun Perdana Menteri hari-hari. Sepuas hati kamu. Akhlak ke mana, Quran ke mana, hadis ke mana, nilai ke mana. Hanya nafsu serakah kerana dengki, sakit hati kerana kejayaan kita. Tapi itu hak kamu. Saya tak minta tindakan, melainkan kalau fitnah itu terlalu berat. Kalau tidak, makilah hari-hari. Tapi sebaik kamu sentuh raja, memang kamu cari penyakit dalam malapetaka. Nasib kamulah. Saya tidak simpati kepada orang yang cuba mengaitkan dan menggunakan kuasa raja. Baik, sementara itu, Datuk Seri Anwar mengesahkan akan menemui Presiden MIC S.A. Venezwaran dan semua pemimpin parti itu. Ia berlaku selepas timbul spekulasi rasa tidak puas hati dan perpecahan dalam parti komponen PN terbabit. Dan calon kita Melayu. Saya orang Melayu. Tapi saya nak beritahu kepada orang India. And I make no apologies. I don't care kalau PAS malam esok atau bersatu akan hina saya sebab saya nak sebut lah ini.
Saya kata, saya tak layak jadi Perdana Menteri kalau saya tunjuk kasih saya kepada semua rakyat, semua kaum di negara ini. Jadi saya nak orang India, besok saya bercakap dengan Tan Sri Vicky, Presiden MIC. Saya nak jumpa sekejap semua wakil-wakil, ketua-ketua MIC seluruh negara. Ya. Supaya jangan mereka salah faham. Mereka kerja sebagai satu pasukan. Ya. Dalam DAP ada India, dalam keadilan pengamai India, MIC pun ada. Tidak ada masa kita berkelakar. UMNO, ramai Melayu, dalam keadilan pun ada. Sudah masa ini kita fikir selamatkan negara dan selamatkan rakyat. Anwar mengesahkan perkara demikian dalam ceramah Barisan Nasional dan Pakatan Harapan di Rompin semalam. Terdahulu, portal FMT melaporkan pertemuan diatur MIC bersama Anwar menurut sumber parti mengenai dakwaan layanan buruh UMNO terhadap MIC. Sumber MIC yang enggan dinamakan berkata parti itu tidak berpuas hati dengan layanan UMNO rakannya dalam BN ketika rundingan untuk kerusi PRN 6 negeri. Terdahulu, MIC memutuskan tidak bertanding dalam PRN 12 Ogos ini. Sementara itu, Berita Harian melaporkan pertemuan Anwar dengan pimpinan MIC akan berlangsung esok, bukannya hari ini. Jurucakap Pejabat Perdana Menteri PMO yang dihubungi Berita Harian mengesahkan maklumat itu dan memaklumkan pertemuan dijangka dibuat di Pejabat Anwar di Putrajaya. Dalam pada itu, Jabatan Agama Islam Selangor JAIS mengesahkan sedang menyiasat aduan membabitkan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil yang didakwa berucap di ruang solat di sebuah masjid di Rawang. Pengarah JAIS Muhammad Syahzihan Ahmad berkata, pihaknya telah menerima aduan berkaitan perkara itu dan siasatan lanjut dilakukan kerana disyaki menghina pihak berkuasa agama. Menurut JAIS, dalam satu kenyataan, tindakan tegas akan diambil kepada mana-mana pihak yang melanggar titah Sultan Selangor dan arahan Majlis Agama Islam Selangor, MAIS. Justeru JAIS mengingatkan kepada semua calon dan parti yang bertanding dalam PRN supaya berhati-hati ketika berada di dalam dan kawasan masjid maupun surau. Ia bagi mengelakkan sebarang perlakuan yang boleh membawa kepada perbuatan yang melanggar titah Sultan Selangor dan ketetapan MAIS. Sebelum ini, tular gambar di media sosial menunjukkan Fahmi berucap di Masjid Nurul Yakin, Kampung Melayu, Seri Kundang di Rawang semalam. Gambar berkenaan turut dikongsi pentadbir akaun Facebook N13 Kuang yang mendakwa perlakuan itu melanggar arahan JAIS dan MAIS selain mempersoalkan tindakan pihak berkuasa. Berkongsi hantaran itu di laman Twitter, Fahmi menjelaskan hanya singgah di masjid itu untuk bersolat dan hanya dijemput oleh karya masjid untuk mengulas mengenai isu membabitkan persembahan kontroversi kumpulan The 1975 baru-baru ini. Kumpulan 1975 dari United Kingdom baru-baru ini mencetuskan kontroversi selepas vokalisnya mencium pemain gitar lelaki ketika persembahan di festival Good Vibes selepas mengkritik kerajaan kerana melaksanakan dasar anti-LGBT. Dalam perkembangan yang sama, Polis Selangor turut menyiasat gambar tular Fahmi yang dikatakan sedang berucap di sebuah masjid. Menurut Ketua Polis Negeri Hussein Omar Han, siasatan dijalankan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Selain itu, menurut Hussein, polis akan memberi maklum balas serta perkembangan mengenai kes terbabit dalam masa terdekat. Sementara itu, Sinar Harian melaporkan Fahmi mempertimbang untuk menfailkan saman terhadap pihak yang memfitnahnya selain sedia memberi kerjasama kepada JAIS. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Syah Muhammad Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.